Bagi menjana satu sistem pendidikan berkualiti, guru perlu bersikap dinamik untuk memenuhi kehendak semasa. Saya beli basikal, tak ada lesen. Beli basikal untuk ke sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, Anita Ibrahim. Bersua kembali dalam Pendidik, wadah perjuangan memartabatkan profesion keguruan tanah air. Saudara, bagi melahirkan pelajar cemerlang dan berpengetahuan luas, terlebih dahulu minda pendidik itu sendiri perlu ada semangat Kaizen yang digunakan masyarakat Jepun atau dalam bahasa Malaysia, hari ini lebih baik daripada semalam. Episod kali ini, pendidik akan membawa anda menyelami kisah dua personaliti guru cemerlang dari Perak Darul Rizwan. Menerusi segmen berkongsi pengalaman, kita hayati kisah guru cemerlang dari Sekolah Kebangsaan Kenayat Greek Perak, Cikgu Rosnita Arifin, guru cemerlang bahasa Malaysia. Menyingkap sejarah penubuhan Sekolah Kebangsaan Kenayat yang dibuka pada 1923. Asalnya, ia sebuah bansal yang diperbuat daripada kayu. Sekolah ini dirasmikan Menteri Besar Perak ketika itu, Datuk Seri Wan Muhammad Haji Wantik, pada 1981. Berlatar belakangkan sosioekonomi pelajar yang sederhana, majoriti ibu bapa pelajar di sini terdiri daripada penoreh getah dan peniaga. Banjir adalah fenomena biasa bagi sekolah ini kerana kedudukannya yang terletak di kawasan lembah bukit. Terbaru, pada November 2008, sekolah ini dilanda banjir besar. Hampir 80% prasarana dan kelengkapan sekolah musnah. Walaupun agak ketinggalan dari segi fizikal, namun sekolah yang menempatkan pelajar seramai 94 orang ini masih memiliki sebutir permata yang boleh dibanggakan. Berbanding sekolah-sekolah lain, Sekolah Kebangsaan Kenayat tidak banyak yang boleh dibanggakan. Namun, semangat gurunya dalam mendidik anak bangsa memberi sinar bahawa masih ada harapan untuk generasi pelajar di sini cemerlang seperti mana pelajar lain. Berasal dari Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang, Puan Rosnita Arifin atau Cikgu Rosnita, 41 tahun, adalah guru cemerlang Bahasa Melayu 2007. Dilahirkan pada 8 Oktober 1968, anak kepada bekas anggota polis Arifin Man dan ibunya, seorang suri rumah Hajah Aisyah Ma Hasan, beliau nekat meneruskan niat arwah ayahanda untuk melihat seorang anaknya menjadi pendidik. Istri kepada seorang pengurus Muhammad Syuhaimi Yub Talib ini, Cikgu Rosnita, mengakui tidak pernah terlintas untuk menceburi kerjaya pendidikan ini. Namun, berbekalkan semangat dan dorongan kuat daripada keluarga, beliau menyahut cabaran menyertai profesion keguruan ini. Pada awalnya memang saya tak berminat untuk menjadi seorang guru. Ayah dia ingin sangat anaknya, salah seorang anak perempuannya menjadi seorang guru. Mak pun nak sambunglah hasrat ayah tu. Kakak saya, abang saya yang pergi ambil borang. Kakak saya yang isikan borang, sediakan pakaian untuk pergi temu duga, ujian dan sebagainya. Sampailah akhirnya saya dapat ditawarkan ke Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Sampai hari yang nak pergi daftar diri pun, pakaian, beg, semua keperluannya disediakan oleh abang dan kakak saya. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Aman, Pulau Pinang, sebelum meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Menengah Haji Zainal Abidin. Selepas 3 tahun di sekolah ini, beliau kemudiannya menyambung persekolahan di Sekolah Menengah Seri Balik Pulau, Pulau Pinang sehingga 1985.
Bagi meneruskan pengajian, beliau memohon memasuki Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka pada 1988 dan berkursus di sini selama 2 tahun. Disinilah insan yang murah dengan senyuman ini mengorak langkah untuk terus berjaya dalam kerjaya keguruan. Beliau memilih subjek Bahasa Melayu sebagai pilihan utama. Pilihan ini turut mendapat sokongan kuat pensyarahnya, yaitu Tuan Haji Mustafa Saleh. Bermula dari situ bila saya dah masuk maktab, ya, dan saya memang berterima kasih sangatlah pada mentor saya, pensyarah saya, iaitu Tuan Haji Mustafa Saleh. Memang di situ dah diberi motivasi, kemudian kenapa profession perguruan ni satu profession yang murni, yang mulia. Dari situ, dari titik tolak itulah, saya menanam azam saya sedikit demi sedikit sampailah pada tahun 1990 saya keluar. Di situ saya dah mula, bila di atas landasan tu, saya cuba. Dan Rosnita, saya tiap-tiap hari saya kena motivasi diri saya. You sekarang jadi seorang guru. Guru cemerlang ini memulakan karya pendidiknya di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Huaxia, Bagan Dato' pada 1990. Di sini beliau berkhidmat selama 2 tahun sebelum ditukarkan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua, Great, sehingga 2004. Ibu kepada 2 cahaya mata ini tidak pernah kesal memilih kerjaya pendidik walaupun terpaksa melalui pelbagai dugaan dan cabaran. Pengalaman ke sekolah dengan berbasikal benar-benar mengajar insan ini erti ketabahan. Saya ingat pada awalnya saya ditempatkan di SJKC Huaxia Bagan Dato'. Bila dihantar, kita dah biasa dibesarkan di kawasan Pekan, Jadi saya rasa memang cabarlah. Saya beli basikal, tak ada lesen. Beli basikal untuk ke sekolah. Jadi pakaian yang pergi bila nak kayuh basikal tu, kita tak biasa kan. Kayuh basikal tu nak pakai baju kurung tak reti kan nanti. Jadi saya terpaksalah pakai seluar, t-shirt. Dah sampai di sekolah, tukar pakaian formal mengajar. Itu pengalaman yang memang saya sampai sekarang saya rasa wah, satu kenangan manis lah walaupun mencabar. Ternyata pengalaman 14 tahun mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina memberi pengaruh cukup berbeza buat guru ini. Beliau bersetuju bahawa majoriti pelajar Cina lebih ke depan dalam soal akademik berbanding pelajar lain. Sekaligus dijadikan cabaran dan inspirasi kepada beliau untuk memajukan bangsa sendiri supaya standing dengan yang lain. Impian menjadi kenyataan. 2005 melakar sejarah baru dalam kehidupan Cikgu Rosnita apabila ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Kenayat, Great. Menanam azam untuk terus membangunkan anak bangsa menjadi misi utama insan pendidik ini di sekolah baru. Pada awal saya datang, tengok bagaimana keadaan murid-murid di sini, dan saya setiap hari saya motivasikan mereka, motivasikan supaya mereka tak sabotaj diri dan tak rasa rendah diri. Dan di situ saya cuba selit sedikit demi sedikit. Kenapa kita belajar, untuk apa. Cikgu Rosnita berjaya menghasilkan kaedah tersendiri bagi memantapkan lagi proses PNP beliau. Sama-sama kita saksikan. Perbezaan sosioekonomi dan tahap pemahaman pelajar yang berbeza-beza di antara pelajar sekolah Kenayat menuntut kreativiti beliau dalam meningkatkan kaedah pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Cikgu Rosnita lebih gemar menggunakan formula yang dicipta sendiri, seperti teknik nyanyian, dan akan memastikan setiap pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Semasa mengajar saya pelbagaikanlah. Ada waktu, ada teknik menyanyi, ada teknik
latih tubi, rantaian. Ya, saya cuba cipta formula saya sendiri. Kadang-kadang bila saya tengok hari ini, ya, saya mengajar dan saya reflect baliklah. Adakah pengajaran saya berkesan pada hari ini? Kalau tidak, saya cuba ubah. Okey, apa yang saya guna hari ini, kaedah hari ini yang saya guna, tak boleh, saya cuba cari formula. Jadi itulah masa saya, walaupun tak di sekolah, walaupun kita balik pukul 2 tu dari sekolah, tapi waktu cuci pinggan ke, saya cari formula. Itu pendekatan yang saya gunalah, rantaian, dan saya tak nak sisihkan budak, ya. Setiap hari, setiap waktu saya, setiap orang mesti ambil bahagian. Seiring dengan sikapnya yang tidak pernah lokek memberi bimbingan kepada pelajar maupun rakan guru, menjadikan insan ini antara pendidik yang disenangi warga sekolah Kenayan. Sifat prihatin guru ini juga harus diberi pujian. Sering mengambil inisiatif dalam usaha menarik minat pelajar mendalami kefahaman subjek bahasa Melayu, menjadikan Cikgu Rosnita sebagai contoh terbaik dalam menaikkan mutu pendidikan anak Melayu khasnya. Setelah hampir 19 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan, pelbagai pencapaian diraih guru ini. Antaranya Johan Kajian Tindakan Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2005, Anugerah Gemilang Akademik Negeri Perak 2005, dan Johan Bahan Inovasi Negeri Perak 2006. Ternyata pengorbanan Cikgu Rosnita bukan calang-calang atas usaha dan kecekalan beliau. Seorang pelajar Cina sekolah ini berjaya merangkul Piala Perpaduan Perdana Menteri apabila muncul juara keseluruhan pertandingan syarahan dan ujian bertulis bahasa Melayu sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil peringkat kebangsaan 2002. Kepuasan yang paling besar, murid saya jadi Johan Piala Perpaduan, Piala Perdana Menteri, Johan pertandingan syarahan peringkat kebangsaan untuk murid-murid sekolah Cina dan Tamil pada 2002. Menjadi guru bukanlah pilihan utama beliau. Namun, permintaan ibu bapa tidak dapat beliau hampakan. Sama-sama kita saksikan kisah ini. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Kepercayaan daripada keluarga adalah pemangkin kepada asas kejayaan guru ini. Rosnita, kamu jangan jadi seperti batu. Ya, batu semakin lama, ya, setiap hari kena hujan, dia akan berlumut. Tapi jadikan diri kamu sebagai kayu cengal. Makin lama, makin tua, makin berharga. Itu yang saya pegang. Ternyata dengan segala usaha dan berkat doa, Cikgu Rosnita bukan sahaja mencipta kecemerlangannya dalam karyanya, malah amat disenangi rakan guru dan pelajar. Dia tegas, garang. Kalau saya tak faham, saya akan tanya, jadi dia terang sampai saya faham. Dia juga ajar saya bercerita. Bila dia mengajar, bila dia kami tak faham, dia akan tanya balik. Lepas tu kami tak faham, dia akan ulang balik tu kita apa yang kita belajar. Kalau cikgu akan dipindah ke sekolah lain, saya tak setuju. Saya rasa sedih. Cikgu tu mengajar saya dari saya tak kenal ABC sampai saya tahu mengenal. Saya pun pernah dapat markah yang terbaik dalam PESA. Minat Cikgu Rosnita kepada pendidikan tidak akan luput buat selama-lamanya. Beliau berhasrat untuk menjadi pakar kaunseling apabila bersara kelak. Kita saksikan kesudahan kisah guru ini. Menyimpan hasrat untuk menjadi pakar permasalahan pembelajaran suatu hari nanti, Cikgu Rosnita giat mempertingkatkan kualiti diri agar lebih cemerlang. Bagi beliau, setiap insan harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Ikhlas selain harus menanam nilai-nilai positif ke dalam diri agar semangat berjuang tidak akan terhenti di pertengahan karier. Bila masuk saja kawasan sekolah, you ada goal. Sebelum balik pukul 1.35, you mesti capai goal apa yang pada hari ini. Dan setiap orang guru perlu ada perasaan kasih, iaitu
kemahiran, aplikasi, sasaran, indikator dan hasilnya. Jadi setiap hari mesti ada goal dia kasih dalam profesion perguruan. Senyuman dan tertib tutur kata Cikgu Rosnita menjadi sumber inspirasi buat seluruh warga Kenayan. Salam muhibbah dengan mesra, menyusun kata, manis bicara, minda bergerak setiap masa, menanam budi, terbuai rasa. Semoga Cikgu Rosnita terus berjaya dan berjuang demi memartabatkan mutu kegemilangan bahasa Melayu agar bersinar selamanya.